Okey. Yang itu ialah soalan buku awak, muka surat surat berapa dah tadi? Muka surat 68 kan cikgu suruh buat tadi kan? Dah jawab belum? Boleh jawab tak soalan yang pertama ni? Wan boleh jawab Wan? Soalan yang pertama Wan. Wan? Boleh jawab tak soalan pertama? Senyap terus. Okey, tak apalah. Sekarang kita tengok penyelesaian untuk soalan pertama. Boleh cikgu? Boleh? Boleh. Boleh jawab, tak ada masalah. Ada tak masalah soalan pertama ni? Kalau tak ada, kita proceed je pada soalan yang kedua. Kita proceed kepada soalan yang kedua. Okey. Soalan kedua ada masalah tak? Tak ada juga Okey, soalan ketiga. Yang ini yang kita buat 2 hari lepas. Nak menamakan. Okey. Untuk yang ini ada masalah tak? Amira Aisyah? Solehah? Sudah semua senyap ni. Tak ada. Yang ini ada masalah tak nombor 3? Tak ada. Boleh jawab? Tak ada Boleh jawab Boleh. Alright. Nombor 4. Nombor 4. Aisyad. Tak. Nombor 4 tak boleh jawab Okey, kita tengok nombor 4 kenapa tak boleh nak jawab nombor 4 ni. Sekejap First kali kita check amplitude dia yang depan ni. Ini graf sin ke graf cos ni? Cos. Ini graf cos sebab dia ada bahu kat sini. Nampak tak ni bahu dia ni? Ni. Okey, tapi graf cos ini dah terbalik ni. Sepatutnya dia macam ni kan? Sepatutnya dia macam ni. Okey, tapi graf cos ni dah terbalik, tapi tak apalah. Okey, kita tengok amplitude dia dulu. 3. Kena tolak ke tambah? Tolak ke tambah? Saya lupa pula. Tolak. Tolak 3 tolak 5 bahagi 2 kan? Awak dapat berapa? Berapakah dapatnya? 4. 4. Betul tak jawapan dia 4? Betul tak jawapan belakang 4? Muka surat 48. Sekejap, muka surat 48 jawapan dia 4. So, jawapan kita kat sini ialah 4. Ini ialah untuk A ini. Okey, so A sama dengan 4 lah. Okey, manakala untuk yang tengah ni. Okey, yang tengah ni. Ini graf cos memang. Okey, sini pi kita kan. Sini ialah 2 pi kita. Sini ialah berapa pi ni? Sepatutnya ni. Ini. Ini pi, 2 pi. 3 pi lah kan kat sini? 3. Okey, so kita akan ambil yang sepatutnya bahagikan dengan yang dia bagi. Bahagi dengan 2/5. Okey, 3 bahagi 2/5 dapat berapa? Berapa dapat? 15 kan? 15/2. 15/2, okey. So yang itu ialah untuk jawapan untuk M kita. Okey, cos alpha. Alpha ke X ni?
Okey, yang ini jawapan untuk yang sini. Ini ni sepatutnya X ni. Dia tukar, dia saja nak dia sebab dia di sini dia buat lambda. So di sini pun lambda. Lambda ni ialah untuk X So 15/2 ni adalah sepatutnya untuk 6/5M. Nampak ni? Gigi hitamkan pula. Nak besarkan. Okey. 6/5M. Okey, 6/5M di sini adalah sepatutnya nilainya untuk 15/2. Jadi untuk mencari nilai M ini kita darab silang lah. 12M sama dengan 15 darab 5 dapat berapa? Ya. 75. 75 bahagi 12. Kecil kan? 25/4. Okey. 25/4. Okey. So kita dah dapat M. Okay, sekarang kita cari N pula. N ni macam mana nak buat? Ini yang paling tinggi maksimum tolakkan dengan A ni kan? Tolak dengan 4, betul? So N sama dengan 3 tolak dengan 4. So N sama dengan negatif 1. Tu dapat tu jawapan. Wan, tadi awak tanya soalan nombor 4 ni Wan. Wan? Oh Wan. Dia terleft ah. Oh dia terleft. Tadi tanya nombor 4. Nombor 4 ini yang dia tanya tadi. Dia tanya kenapa tak negatif. Entahlah, nanti cikgu tanya cikgu soalan yang tu. Mungkin jawapan yang kita yang baru ni mungkin salah kot. Nantilah nanti cikgu jangan tanya cikgu Ishak balik Okey, yang tu confirmation cikgu tanya. Nombor 5 boleh jawab tak? Ini ada modulus ni. Okey. Nombor 5 boleh jawab tak? Ada masalah tak nombor 5? Ada, tak boleh jawab. Tak boleh jawab? Okey, untuk P, Solehah. P ni amplitude Solehah. Apa kita nak buat tu? Cikgu tak nak baca pun soalan A dengan B ni. Tapi cikgu nak buat apa yang cikgu tahu. Amplitude kan? M tolak kosong betul? Bahagi 2 kan? Okey, so dia kata soalan A nyatakan P dalam sebutan M. P dalam sebutan N. Dah siap lah. Ini ialah jawapan untuk A. Okey. Kemudian dia kata terdapat 6 penyelesaian apabila Y sama dengan H. Cari julat nilai H dalam sebutan M. Okey, Y sama dengan H. Dia kata dia ada 6 penyelesaian. Okey, kita tengok H kita berada di mana. Y sama dengan H. Nombor 5 Nombor 5 B. Kami tak bagi jawapan ni. Sin at cos X. Tak ada jawapan lah kat belakang. Okey, KIV lah soalan nombor 5 ni. Jawapan belakang pun dia tak bagi. Dia salah soalan ni.
Okay, B tu tinggal dulu. Kita proceed kepada 6. Nombor 6. Okay, nombor 6 boleh jawab tak? Soleha boleh jawab tak soalan ni? Soleha, boleh jawab tak soalan ni? Soleha ada kan? Farisha boleh jawab tak soalan ni Farisha? Soalan nombor 6. Tak menjawab pula cikgu tanya dia. Farisha boleh jawab tak? Baik cikgu ngajar budak 4K. Ya rendah. Cikgu tanya je, tak sempat tanya lagi dia dah jawab dah. 5A, 5B ni senyap manjang. Farisha boleh jawab tak ni? Oh, Farisha. Boleh lah tu, tak jawab tu. Okay, kita tengok. Kalau soalan berbentuk macam ini, tolong lukis. Okay, perkara pertama tolong lukis. Sebab dia ada A dengan B, so buatlah 2. Dia kata A ialah sudut tirus. So kalau sudut tirus, ingat dia mesti berada sukuan pertama. Mesti tarik daripada sini Okay. B ialah sudut besar. B sudut besar. Sudut besar. Kalau sudut besar sama ada reflect lah. Bukan reflect. Cakah lah. Cakah 2 ataupun 3. Tapi kita tengoklah dia punya B ni. Chord dia bagi. Okay. A dekat sini A kita. Tan A 4/3 so 4 toa. O kita di sini 4. A kita di sini 3. 3, 4, 5. Ingat 3, 4, 5. Itu biasa tu normal. Okay, chord B 24. Chord ni apa? 1% ke 1 per cos? Dah. Chord. Tangent, cotangent, secant, cosecant. Tu kan cikgu suruh awak hafal. Chord. Chord apa? Cos per sin. Dah tak boleh nak jawab pula. Cos per sin. Ataupun Cos per sin. 1 per tan. Bagus. Cos per sin ataupun 1 per tan. Okey, itu ialah chord. So, tan dekat sini ialah positif. Ini 1 per tan Tan positif. Sukuan berapakah tan tu positif? Saya suka kucing. Okay, so di sinilah dudukan dia. Sebab tan ni bernilai positif. 1 per tan sama dengan 24/7. Okay, sama dengan 24/7. So, kalau cikgu terbalikkan ini, dia akan jadi tan sama dengan 7/24. Boleh tan. So, B kat sini. B tan toa. O kita 7. A kita 24. Hypotenuse, cuba cari. 7/24 berapa? Teorem Pythagoras. Nak tambah ke nak tolak tu? Berapa dapat? Berapakah? Oh, kelas. 25. 25, bagus. Okey, 25. So kita baru pergi kepada soalan A, second A. Okey, second A bermaksud 1 per Cos. 1 per cos. Okey. Cos A. Kita kena cari dulu cos A. Ni A kita.
Kos ialah cah. Okay. A per H. A per H. So, 1 bahagi 3. A kita 3 kan? H kita 5. So, berapa dapat ni? 5 per? 5/3. Okey, 5/3. Seterusnya, soalan B. Dia tanya awak cos A tambah B. Yang ini ni awak kena rujuk formula tu formula yang berganda. Okay. Formula ni awak jangan risau, dia akan sediakan untuk awak. Jadi formulanya ialah kalau awak rujuk balik buku teks awak pun ada. Cos A cos B. Sebabkan sini tambah, kita guna pakai yang tolak sin A sin B. Sin A sin B. Alright. Jadi kita pun ambil cos A. Okey, sebelum awak dapat menjawab kedua-dua soalan ni, awak buat 3 perkara dulu. Sekarang kita nak guna cos dengan sin kan. Jadi dekat sini cos A kita tadi ialah 3/5. Sin A soh kan? Soh OH 4/5. Okey, untuk B pula. Cos B. Cos cah AH 24/25. Betulkah? Okey. Tapi ingat, saya suka tarik kucing. Saya suka tarik kucing. Sini cos ni mesti letak negatif Jangan lupa, itu perkara paling penting sekali. Okey, kemudian kita cari sin B. Sin soh OH. OH. So 7/25, betul? Okey, juga sama negatif lah. Sebab sini tan saja yang positif. So kita pun ambil nombor-nombor tersebut, masukkan kat sini. Cos A ialah 3/5. Cos B ialah negatif 24/25. Tolak sin A ialah 4/5. Dan sin B ialah negatif 7/25. Okey, ni directly tekan kalkulator lah. Okey, cuba tekan kalkulator awak sekarang. Berapa jawapannya? Berapa? Apa Asyad? Jawapan? Jawab cikgu, tengah tekan. Negatif 44/15 cikgu. Negatif 44/125. 125. Okey. So itulah jawapannya. Sebab cikgu nak tutup lah ni, bab ni dah habis dah ni sebenarnya. Sebab itu kita dah jawab soalan SPM ni. Okey, ini antara soalan-soalan kertas satu awak lah yang bakal ditanya nanti. So penyelesaian dia, awak tengok soalan, tolong buat gambar rajah dia. Kalau ada 2 A dengan B, buat 2 lah. Jangan awak pergi gabung B kat sini, nanti awak pening. So buat di 2 yang berbeza. Kemudian recheck balik. Saya suka tarik kucing. Okay, kat mana negatif, kat mana positif. Kemudian baca socah tua terus. 3 perkara ni baca terus sebelum awak tengok kepada soalan yang lebih lanjut.
Okay. So, kita proceed kepada soalan seterusnya. Okay, yang ini juga sama. Bila dia ada syarat macam ni, 0 hingga 90, bermaksud theta ni berada sukuan berapa ni? Berada sukuan berapa tu? 0 hingga 90 darjah. Sukuan berapa tu sekarang? Satu. Sukuan 1, bagus. 0 hingga 90 berada di sukuan 1. Awak kena pastilah. Sini kan 0, sini kan 90. Dia besar pada 0, kecil daripada 1. So awak tarik je macam tu. Okay, tarik mesti daripada sini pusat. Theta awak kat sini lah. Sekarang dia dah bagi ke awak tan theta 3T. Tan theta sama dengan 3T. Terus buat per 1 Kalau tak ada bawah pecahan, perkan sendiri. So tan ialah toa. Ingat so pecah toa kan? Okay, so opposite dia ialah 3T. Opposite dengan sudut ini ialah di sinilah 3T. Adjacent dia 1. Terus cari di sini. Okay, di sini macam mana kita nak cari? Maksudnya 1 kuasa 2 tambah dengan 3T kuasa 2 punca kuasa 2 kan? Dapat di sini betul? 1 darab 1 1 tambah 3 3 9 T kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 1 tetap sorry. Ini ni kita terus punca kuasa 2 lah. Tak payah kembang. Sebab ini kuasa 2, punca kuasa 2. So sini awak akan dapat 1 tambah 3T je. Automatic square root ni hilang lah. Sebab square root 1 akan jadi 1. Square root 3T kuasa 2 punca kuasa 2. Punca kuasa 2 dia akan hilang So dia akan jadi 1 tambah 3T lah di sini. Nampak tu? Okey. Soalan A, dia minta dekat awak cot theta. Cot apa tadi? Apa dah tak cot tadi? Cos per sin. Cos per sin Cos per sin ataupun 1 per tan. 1 per tan theta. Tan theta kan dia dah bagi kat awak. So tan theta ialah 3T. Siap. Iya. Yang pentingnya awak kena hafal benda ni. Kalau tak hafal benda ni, sebenarnya kita nak masukkan yang dia bagi ni dekat sini je. Okay. Kalau awak tak hafal, itu yang jadi masalah tak boleh nak jawab tu. Cos per sin ataupun 1 per tan, dia sama je. So kita guna pakai apa yang kita ada lah. Okay. Betul ke? Sekejap ni, cikgu fikir sekejap. Oh betul. Kita tak boleh nak matikan macam ni sebab kita kena tambah dahulu. Sorry. Betul lah cikgu buat tadi. So di sini akan jadi kita kena tambah dulu baru kita boleh punca kuasa 2 ni. 9T kuasa 2 lah. Tak boleh nak selesai juga ni. Ini salah Okay. Kesalahan tu. So di sini ialah square root 1 tambah 9T kuasa 2. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. B ni ikut formula je. Sin 2 theta. Sin 2 theta formulanya ialah sin 2 theta ialah formulanya ialah 2 sin theta cos theta kan? Sin cos theta.
Okay. Sin. So sin theta kena cari dulu kat sini. Sin theta ialah OH. So dekat sini kita akan dapat 3T per dengan square root 1 tambah 9T kuasa 2 kan. Okay, so kita masuklah kat sini. 3T per dengan square root 1 tambah 9T kuasa 2. Darab dengan cos theta. Cos theta ialah cah A per H. So sini akan dapat 1 per square root 1 tambah 9T kuasa 2. Okay, so kita masuk juga kat sini. Alright. So 2 darab 3, 6. Darab 1, 6. So awak akan dapat, cikgu tulis kat sini 6T. Ni nampak tak 2 kali ni? Kuasa 2. So automatic simbol yang square root tu dia akan hilang lah. Sini dia akan jadi 9T kuasa 2 sahaja. Sebab kita kuasa 2 kan 2 kali ni. Punca kuasa 2 hilang. Okay. Boleh Boleh Okay, soalan nombor 9 juga sama. Nombor 10 sama lagi. Nombor 10 pula, nombor 11 sama lagi. Okay, soalan nombor 8 ni. Awak salin ke? Awak tengah menyalin ke? Cikgu nak padam ni. Dah ke? Sekejap cikgu. Sekejap Lagi cikgu padam kan, hilang pula. Dah. Sebab kita nak jawab soalan B ni. Last question hari ni. 11 ni. Okay. Ya. Okay, soalan nombor 8. Selesaikan persamaan berikut. Okay, dia kata 0 hingga 360. Satu pusingan lah ni. Okay, maksudnya daripada sini hingga sini. Okay. Cot dengan cos. Okay, cikgu pun salin balik. Cot X tambah 4 cos X sama dengan 0. Cot tadi apa? Sin per cos ke cos per sin? Cos per sin. Cos X per sin X tambah 4 cos X sama dengan 0. Okay. Lepas tu kita nak buat apa pula sekarang? Nak buat apa sekarang? Rearrange kan? So kita akan darabkan ini dengan sin X, ni darab dengan sin X juga. So di sini kita akan keluar cos X tambah 4 cos X sin X sama dengan 0. 0 darab dengan apa-apa, 0 lah. Okey, apa yang awak nampak dekat sini yang sama? Cos betul? Okey, bila dah sama cos, ini ni sin ni dia tak hilang tau. Sini pun darab dengan sin X. So sin X ni mati. Ini darab sin X, ni darab dengan sin X. So tak adalah sin X per tu. Alright. Jadi dekat sini kita factorize. Ingat kaedah kedua kan factorize. Okey, tambahkan sini akan tinggal 1 tambah dengan 4 sin X sama dengan 0. Betul? Maksudnya kita akan pecah dia kepada 2. 1 cos X ini sama dengan 0.
Okay, so kita pun ambil cos X sama dengan kosong. X sama dengan shift cos kosong. Berapa dapat? Shift cos kosong dapat berapa? 90. 90 Kenapa kalkulator cikgu dapat 100 ni? Oh, 90. Okay. So, pastikan awak lukis dulu. Dia positif kosong lah ni. Maksudnya, satu ialah betul-betul di atas garisan ini. Dia kan dekat sukuan pertama kan, semua positif kan. Sukuan pertama dengan sukuan ke berapa ni? Kos positif. Saya suka tai kucing. So, sukuan keempat kan? Betul? Sukuan keempat kos positif. Kalau satu sukuan pertama 90, sukuan keempat dia akan jadi berapa ni? Berapa? Nak buat macam mana sukuan keempat? 360. Tolaklah dengan 90 sayang. Berapa dapat? 270. Okey, 270. Ini jawapan untuk yang pertama ini. Settle. Sekarang kita ambil pula yang kedua. 1 tambah 4 sin X sama dengan kosong. 4 sin X sama dengan negatif 1. Bawa ke sini. Sin X sama dengan negatif 1/4. Okey, negatif. Kenal pasti dulu sin. Sukuan berapa negatif? 3 dengan 4 kan? Saya suka tai kucing. So, kita akan ambil sudut sini sampai sini dan sudut sini sampai sini. Dia mesti ada 2 sudut. Okey, sebelum kita dapat sudut sini sampai sini, yang ketiga dengan yang keempat ni, kita kena tahu dulu sudut asas dia. Okay, maksudnya, awak kena ambil kalkulator, awak kena tekan sin inverse 1/4. Okey, tekan dulu. Sin inverse 1/4 dapat berapa? Sekejap lagi. Berapa dapat? Berapa dapat? 14.478. 14.478, 14.48 lah. Okey, ini bukan jawapan Ingat, ini bukan jawapan sebab ini sukuan pertama punya jawapan. So, kita nak sukuan ketiga dengan sukuan yang keempat. Bermaksud, sekejap kita nak padam gambar ni. Nak tulis kat sini. Sukuan ketiga macam mana nak dapat? Operasi apa kalau sukuan ketiga ni? 180 tambah, ingat, 14.48. Sukuan keempat macam mana nak buat? Tadi buat dah. 360 tolak 14.48. Awak ingat, tolong hafal tu. Kalau sukuan pertama, tengok sini. Kalau sukuan pertama ni, sudut yang kita dapat daripada kalkulator ni, inilah jawapan dia sukuan pertama. Kalau sukuan kedua, 180 tolak dengan sudut yang kita dapat di sukuan pertama ni. 180 tolak theta. Kalau sukuan ketiga, 180 kena tambah theta. Sebab sini ke sini 180. Theta tu dekat sini je. Boleh faham? Okey. Lepas tu sukuan keempat, kenapa kena ambil 360 tolak theta? Sebabnya theta yang kita dapat adalah di sini. Dia sepadan dia di sini. Sama besar dengan yang ini. Ni. So 360 tolakkan dengan yang sini ni, dapatlah sudut di sini. Ini sampai sini. Okey, dapatkan jawapan ni. 180 tambah dengan berapa dapat tu?
Yang pertama ni. 194.48. 194.48. Yang kedua, ke 60 tolak 14.48. 345.52. 345.52. 34. 374.48. 360 tolak 14.48 Berapa Nona? Cuba tolak balik Nona. 360.48. 374.48. 360 tolak Kan 14. bagi kecil. Kenapa cikgu dapat 345.52 macam Asad? Dia tambah ke? Tolak. Yang ini tambah sukan ketiga. Cikgu, 345. 345.52. Awak buat macam mana tadi Nona? So, jawapan awak yang terakhir mesti ada 4 perkara Ambil balik yang tadi. Yang untuk kos tadi jawapan kita 90 kan? Kemudian 194.48 susun ikut turutan menaik Kemudian 270. Kemudian 345.52. Kumpul sekali lah. Jangan pula awak pergi ambil jawapan ni. Ini bukan jawapan dia lagi. Okay. So complete lah untuk awak punya soalan ni. Macam ni jawapannya. Ada 4. Biasanya jawapan ada 4 lah kalau 0 hingga 360 ni. Okay. Boleh? Adakah boleh? Boleh Tak masalah. Okay, nombor 9, nombor 10 dan nombor 11. Nombor 9, 10. 11, ni nombor 11. Okay, cikgu tinggal awak buat sendiri. Serta, serta awak ada sampai minggu depan ni. Awak tolong buka lagi buku modul Cikgu Ishak tu. Awak buatlah sehingga nombor tadi 11 kan. Sehingga nombor 21. Habiskan muka surat 69 tu. Sehingga nombor 21. Boleh? Okay, boleh kelas? Awak habiskan sehingga muka surat 21.